bagaimana kita nak tukar motivate selepas kita berjaya mengatasi sesuatu halangan. Okey. Bagaimana kita nak kekal motivate kalau kita berjaya melepasi sesuatu halangan? Saya fikir itu mungkin kita telah meletakkan motivasi kita tu berdasarkan jangkaan yang terjangkau. Saya fikir salah tau teknik berfikir dengan mengatakan ada satu jangkaan dan kemudian kita berjaya menjangkaunya. Saya fikir tak ada istilah dalam kerjaya. Kalau kita orang tu bersifat realistik, kerjaya tu ada kemuncak. Kalau kita bersifat dengan kehidupan tu ada kemuncak. Kehidupan kita dengan agama, kita kata itulah stability dia. Saya fikir salah teknik berfikir tu. Berdasarkan pengalaman saya dulu, tuan-tuan. Kerana saya bekerja dengan cita-cita. Kerja lain, cita-cita lain. Kerana saya bekerja sebagai wartawan. Dulu sebenarnya, bidang yang saya terlibat 4 tahun adalah filem. Nasir-Jani memang, UA Haji Sa'ari memang mahukan saya kekal dalam filem. Sampai sekarang pun bila saya dah pension, saya nak buat stream. Yang pertama mereka panggil adalah, Nal, kau masih ada sentuhan. Sebab ketika saya berhenti sebagai wartawan, saya dah ada 7 award dalam festival filem. Maksudnya dalam bidang dokumentari. Cuma mereka nak tengok sentuhan saya dalam bidang drama. Dan saya juga telah menulis skrip drama. Siapa biasa menonton drama bersiri yang diarahkan oleh tahun 1996 kot. Drama bersiri Hani Mohsin sebagai hero, Haliza Misbun sebagai heroin. Kemudian Wak Khalid sebagai gangster, diarahkan oleh Adman Saleh. Snooker, kerana Snooker menjadi meletup sebagai drama episod kerana dia mengisahkan bagaimana dunia gelap perjudian snooker dan juga bagaimana dunia gelap gangster di balik kehidupan pemain snooker. Maka ramai orang nak saya teruskan bidang tersebut. Tapi saya bagi tahu kata dalam cita-cita, kerana saya bila saya sampai di universiti, saya belajar dan saya pergi ke kelas-kelas yang bukan kelas saya. Saya sangat dipengaruhi oleh kelas pelajar-pelajar yang berada di sekolah sains, sains sosial. Jadi kuliah-kuliah mereka ni saya masuk dan last sekali kerana saya terlampau ingin, saya minta keizinan daripada banyak pensyarah yang mempunyai sentuhan pengajaran yang bagus untuk hadir dalam kuliah walaupun bukan paper saya. Jadi saya masuk banyak di kuliah di sekolah sains politik dan juga kuliah di sekolah di school komunikasi walaupun saya datang daripada school ilmu kemanusiaan. Bila sampai di situ barulah saya fikir banyak perkara tentang kehidupan berada dalam kawalan kita untuk berubah. Sebagai contoh tentang kerana saya dibesarkan oleh gerakan kiri. Kerana saya besar dalam gerakan kiri. Masa muda saya dipengaruhi oleh pemikiran sosialis. Jadi saya sangat anti kepada rasuah. Saya sangat anti pada manipulasi kuasa. Saya sangat anti pada penindasan. Jadi bila datang masuk ke universiti, saya lihat, jalan keluarnya ada. Maksudnya, jalan keluarnya berlaku apa yang dipanggilkan gerakan sibol. Jadi dia buanglah fikiran saya bahawa seni adalah alat rebel. Dulu saya fikir, kalau buat filem, kita nak hasilkan filem rebel, muzik rebel. Tapi sejauh mana kita nak menghasilkannya ketika pada waktu itu ada kongkongan. Dan pada waktu itu pula, malah menghasilkan filem-filem rebel dan juga muzik-muzik rebel. Satu adalah undang-undang, yang kedua adalah daya beli. Sebab orang nak dengar, orang nak tonton filem cinta. Orang nak tonton adalah drama cinta. Orang nak dengar adalah lagu cinta. Sebab itu saya tak menjadi penulis lirik walaupun saya punya jalan yang sangat luas. Jui nak bawa saya dalam tulis lirik ketika saya bekerja di utusan dan lolok kawan saya. Saya boleh minta je melodi, aku masukkan lirik. Tapi saya tak berminat kerana bila saya masuk dalam kuliah-kuliah, saya nampak ada benda yang boleh kita perangi secara praktikal. Iaitu berasaskan kepada laporan, pembuktian dan tekanan kebenaran. Ingatlah laporan. Kita ada kemauan melapor. Pembuktian, kita ada bukti. Dan tekanan kebenaran. Tak boleh buat tekanan politik, ialah tekanan kebenaran. Jadi saya belajar tentang teknik bagaimana kita ingin melaporkan sesuatu dan kemudian berasaskan pada bukti yang kukuh. Dan ketiga, tekanan kebenaran. Dalam laporan kita bukan tekanan politik atau tekanan laporan. Jadi saya bekerja. Dan saya maju dalam pekerjaan saya daripada seorang wartawan. Dan 2 tahun setengah kemudian saya berpindah ke tempat yang lain menjadi seorang eksekutif kanan. Dan 2 tahun kemudian saya berpindah sebagai pengurus. Jadi tahun yang ke-6 saya bekerja, saya dah jadi pengurus. Jadi berarti saya masuk bekerja sampai tahun ke-6. Masa saya jadi pengurus pun tuan-tuan, agak mengejutkan, kita kerja 6 tahun jadi pengurus, diberi Wira 1.8 kereta office. Wira 1.6 automatic. Saya dah ada rasa ketika kawan-kawan saya yang sama report dengan saya. Dan kemudian mereka yang menjadi orang bawahan saya ketika saya menjadi pengurus adalah graduate. Saya dah patut rasa hidup saya puas. Tapi saya tak pernah fikir itu tuan-tuan. Hingga ada masanya kalau saya letih. Saya akan minta kawan saya hantar saya dengan menggunakan kereta peribadi yang diberi oleh syarikat kepada saya sampai di rumah.
Kemudian besok saya akan naik taksi. Datang ke office dan kawan saya bawa balik kereta ke office. Saya tak boleh menikmati kereta 1.6 yang pada waktu tu Wira Baru. Kemudian pertama kali saya dapat bilik. Saya gunakan bilik saya untuk meeting je. Setiap masa yang saya gunakan adalah duduk di kursi wartawan, mengendalikan keseluruhan operasi bilik berita, tidak dengan menggunakan bilik saya yang besar. Saya dah dapat bilik besar kerana tahun-tahun 99, tuan-tuan. Manager ni jawatan besar. Manager pengurus pada tahun tu tak wujud seperti mana sekarang, dimudahkan dengan dibayar gaji rendah pengurus. Jawatannya besar, gajinya kecil. Pada tahun 1999, seorang pengurus telah menikmati gaji RM7,000 lebih. Gaji saja sebelum masuk allowance apa semua. Tapi kerana saya dah dibesarkan dengan satu adalah saya ingin melaporkan, iaitu sesuatu yang sentiasa bertentangan dengan prinsip saya, bahawa negara ni mesti bersih rasuah. Negara mesti bersih daripada manipulasi politik. Negara mesti bersih daripada penindasan orang-orang yang tidak memiliki suara untuk melakukannya. Maka saya pilih kerja wartawan. Jadi bila sampai ke level saya berpindah lagi dan menjadi CEO, berarti tahun 2005, 11 tahun selepas saya menjadi wartawan, saya telah diberi kepercayaan untuk Astro untuk set up satu syarikat dengan modal 16 juta ringgit. Dengan modal 18 juta ringgit. Saya diberi kebenaran mengambil pengambilan pekerja 130 orang. Mengendalikan payroll 1 juta lebih bayaran gaji. Mengendalikan pulangan untung tahunan sekitar 34 juta. Bila saya dah urus sampai benda tu pun saya tak ada fikir kata saya jadi bos. Hingga saya bagi tahu pada tuan-tuan, saya menyediakan 2 kerusi. Saya sebelum tu saya tak ada meja bos. Kerana kami diminta beroperasi di luar Astro. Kerana ini adalah syarikat pelaburan. Astro kata kalau you masuk dalam mood Astro, you become Astro lah. Rigid, format, banyak meeting. Bila saya present kepada Ralph Marshall tentang kaedah mengendalikan sebuah syarikat kreatif, Ralph kata, okay, proceed with your idea. So, dia kata, your team will stay outside Astro. Then let me study from you how to change. Masa tu Astro dah pun bermula sekitar 10 tahun. Jadi dia ada juga titik yang dia ingin mencari perubahan. Jadi saya tak belilah meja bos ni, saya tak ada meja bos. Saya hanya ada bilik besar bilik saya, tuan-tuan. Saya ingat separuh daripada studio ni. Bilik saya dalam bangunan yang di Jalan Zircon, Shah Alam 7 tu, 3 tingkat disewakan untuk anak syarikat Astro tu. Tingkat paling atas tu separuh adalah bilik saya. Tapi saya tak pernah ada meja bos. Saya masih lagi berfikir adalah bagaimana menghasilkan kandungan yang baik. Bagaimana pada waktu tu kami menghasilkan satu program yang memberikan saya banyak tekanan dan aspirasi adalah mengubah titik pandangan tentang Islam di dunia. Titik pandangan Islam di dunia, Ralph Marshall kata, saya nak Astro ni dilihat sebagai pemangkin pada kandungan Islam dari segi faktual. Dia kata, you fight with CNN. Dia kata, jangan bagi orang Melayu menonton National Geographic. Bagi orang Melayu yang mencari nilai agama, menonton Astro dengan kandungan yang kamu buat. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan, walaupun kita jadi CEO, kita tak sempat menikmatinya. Saya dapat saya dapat visik. Proton perdana visik yang sampai sekarang kalau tanya balik ciri-ciri proton tu saya tak ingat. Sebab saya tak pernah menikmati kereta yang diberikan kerana saya duduk di Shah Alam juga. Jadi saya balik rumah ni mostly kalau terlampau malam, saya malas memandu. Saya turun je, siapa nampak je saya kata hantar saya, nanti saya belanja rokok. Saya bagi RM10, RM15. Hinggalah kereta tu kebanyakannya dipandu oleh orang lain kerana enjinnya tak selalu dihidupkan. Kita tak akan menikmati banyak benda tentang kepuasan, tentang sasaran yang kita inginkan kerana kita bekerja sebagai alat untuk memenuhi cita-cita dan tanggungjawab. Kerana kita ada rasa bahawa pada masa tu, tuan-tuan, macam saya buat edisi siasat, saya sangat marah kerana negara ni penuh dengan korup. Saya menimbulkan banyak masalah dengan polis. Saya timbul banyak masalah saya dengan pihak berkuasa tempatan. Tapi saya tak merasa takut dan saya tak merasa bimbang kerana itulah yang saya masih ingat bila saya berada dalam bilik kuliah. Saya tak gembira dengan profesor-profesor sastra saya bercakap tentang teori-teori sastra. Tapi itu bidang saya sebab saya ambil bahasa dan sastra. Tapi bila saya pergi ke sekolah komunikasi, para pensyarah dan juga para profesor dalam bidang kewartawanan sedang bercakap tentang tertinggalnya negara ni. Sedang bercakap tentang tanggungjawab besar untuk mengubah negara ni. Dan bila saya pergi ke sekolah-sekolah sains politik, mereka mengajar saya tentang bagaimana revolusi Perancis bermula dan bagaimana Barat menjadi sangat kuat dominasi dia dan berlaku penindasan ke atas negara-negara kolonial dan pasca kolonial. Saya kerjalah sampailah sekarang, tuan-tuan. Saya pun tak fikir pun sebab saya tidur kalau tuan-tuan rasa bilik saya tu lebih kecil daripada rumah saya. Saya maaf cakap saya nak gambarkan terus terang. Saya beli rumah duplex besar 2 tingkat
rumah saya menjadi sunyi. Rumah saya ni duplex, 2 tingkat, 5 dan 6 adalah rumah saya. Saya beli. Jadi saya tak pernah merasanya sebab saya masih berfikir kata, kalaulah saya berjalan kaki daripada rumah datang sini, saya takut horn kereta ataupun orang tegur tengah jalan. Menjadikan stream saya pukul 5 akan terjejas fokus. Jadi saya pilih untuk tidur di belakang supaya saya tonton 10 minit sebelum live saya keluar dekat depan, mereka sediakan saya kopi. Saya minum kopi 2-3 teguk, kemudian saya terus datang di sini dan terus fokus. Menjadikan saya fikir kata, apabila seorang merasa dia telah mencapai cita-cita dia, dia adalah seorang yang telah meletakkan apa yang dipanggil euforia, iaitu sesuatu yang ingin dinikmati. Hidup bukanlah lunch, breakfast ataupun dinner. Di mana kita boleh letak sasaran pagi esok nak makan roti telur, tengah hari kita nak makan nasi ayam, malam kita nak makan barbecue. Dia bukan tentang itu. Dia adalah tentang bagaimana kita memikirkan pekerjaan kita ni adalah alat kepada masyarakat. Ketika saya dipengaruhi oleh fikiran sosialis, saya menganggap pekerjaan adalah alat untuk berkhidmat pada masyarakat. Sampailah satu masa bila saya terbitkan banyak program dokumentari Islam. Orang tak tahu saya tak ada latar belakang Islamik. Saya datang daripada latar belakang sosialis. Hinggalah kemudiannya saya berkenalan bila saya konten agama saya banyak. Dan kemudiannya kerajaan nak menubuhkan TV agama. Bila mereka panggil dengan mengatakan dalam market, orang yang celik tentang konten agama dari segi perspektif media adalah Zainal. Jadi saya dipanggil oleh kerajaan untuk menubuhkan televisyen TV Al-Hijrah bertiga dengan arwah Datuk Bukhari.